الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر. Mukadimah surah Al-Mulk. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 30 ayat. Dinamakan surah Al-Mulk, kuasa pemerintahan. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan kekuasaannya yang mutlak, menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Intisari kandungannya menegaskan bahawa Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup makhluk-makhluknya untuk menguji dan menzahirkan keadaan mereka. Siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya? Seluruh alam yang diciptakan itu amatlah rapi dan tidak ada sebarang cacatnya. Kemudian digambarkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat dan balasan buruk yang sangat-sangat menggerungkan yang disediakan bagi orang-orang yang kufur ingkar. Sebaliknya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Maka lakukanlah perbuatan kamu di tempat yang tersembunyi atau yang nyata. Dan tuturlah perkataan kamu secara rahsia atau terang-terangan. Sama sahaja keadaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Apalagi bila keluarnya berupa perbuatan atau perkataan. Setelah menerangkan berbagai jenis nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada makhluk-makhluknya, lalu diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa Allah jualah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maha berkat serta Maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Dan memanglah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah Allah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup. Dialah Allah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan. Sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. Dan demi sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang.
Dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Kita berada pada penafsiran surah yang pertama pada juzuk yang ke-29. Atau secara tertibnya surah yang ke-67. Daripada juzuk yang ke-29. Surah yang kita bacakan ini dinamakan sebagai surah Al-Mulk. Atau dibaca juga dengan nama surah Tabarakah. Ada yang sebut surah Al-Mulk ataupun disebut surah Tabarakah. Surah ini adalah Makkiyah, yakni diturunkan di Mekah. Mengandungi 30 ayat. Dinamakan surah Al-Mulk kerana dimulakan dengan Allah membesarkan dirinya, zatnya yang memiliki langit dan bumi, dan baginya kepujian yang mutlak dan kekuasaan yang mutlak. Dan Allah yang menguruskan alam ini mengikut apa yang dikehendaki. Menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, mengayakan, memiskinkan, memberi atau menghalang. Surah ini juga dinamakan dengan nama surah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah memberi maksud surah pelindung. Kerana ia melindungi pembacanya daripada azab kubur. Bukan melindungi pembacanya daripada azab api neraka. Dan surah ini juga dinamakan dengan nama Munjiah. Munjiah yakni penyelamat. Kalau Waqiyah artinya pemelihara, benteng. Munjiah penyelamat. Kerana sifat yang sama menyelamatkan pembacanya daripada azab kubur. Bukan daripada segala ketakutan akhirat sehingga dimasukkan ke dalam syurga. Abdullah bin Abbas menamakan surah ini dengan nama surah Mujadilah. Maksud Mujadilah kerana dia akan menjadi peguam bela kepada pembacanya. Sebab itu disebut Mujadilah. Dia lain dengan surah Mujadalah yang kita baca pada juzuk yang ke-28 atau Mujadalah. Dinamakan juga Al-Mulk dengan Mujadilah. Kan dia akan berhujah bagi pihak pembacanya. Yang membacanya, yang istiqamah dalam membacanya, berhujah, peguam bela dalam kubur sehingga hari akhirat kelak. Kalau kita lihat surah ini dari sudut kelebihannya, disebut dalam hadis yang banyak tentang kelebihan surah ini. Yang pertamanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan Al-Arba'ah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hasan. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Quran 30 ayah syafa'at bisahibiha ghafara lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya ada surah dalam Quran yang ada 30 ayat memberi syafaat kepada pembacanya dan mengampunkan dosanya. Itu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Artinya dia bukan sekadar memberi syafaat, bukan penyebab diampunkan dosa. Riwayat At-Tabrani daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, suratun fil Quran khasamat an sahibiha hatta adkhalatul jannah. Ada satu surah dalam Quran yang akan membela pembacanya sehingga memasukkannya dalam syurga. Itu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan riwayat yang ketiga daripada Imam Tirmizi, daripada Ibn Abbas, yang sebab dinamakan surah Al-Mulk dengan Waqiyah dan dinamakan juga Munjiah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiah tunjihi min azabil qabr. Surah ini ialah penghalang, penyelamat kepada pembacanya daripada azab kubur. Diriwayatkan ada seorang lelaki sedang melalui kubur. Tiba-tiba dia dengar daripada dalam kubur suara bacaan surah Al-Mulk. Dengar dalam kubur tu baca Al-Mulk. Maka dia balik menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya dengar daripada kubur tadi seorang membaca Al-Mulk. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'ah. Dialah penyelamat, munjiah, yang menyelamatkannya daripada azab kubur. Oleh kerana itu dianjurkan kita untuk menghafal surah ini. Dia ada 30 ayat. Hafal 5 ayat sehari, di 6 hari habis lah. Ataupun mungkin kita selalu baca sebelum tidur sampai kita hafal dan khatam. Sampai kita hafaz. Contoh kalau kita selalu baca sebelum tidur, amalkan baca.
Lama-kelamaan dia akan jadi zikir yang biasa kita baca. Ini antara surah yang Rasulullah SAW baca. Dan suruh baca sebelum tidur. Khususnya. Bukan berarti kalau tak tidur tak boleh baca. Ustaz, boleh belaka. Apatah lagi kita jadikan surah ini sebagai salah satu surah wirid kita. Apa maksud surah wirid? Maknanya tiap-tiap hari baca. Bila kita sebut perkataan wirid, sesuatu yang diulang-ulang. Kalau tuan-tuan selalu baca, tak kira sebelum tidur ke, sebelum mulakan kehidupan ke, atau tengah-tengah hari waktu duha ke, selalu kita baca maka dia menjadi wirid. Dan dia akan menjadi penyelamat kepada azab kubur. Dan ini juga kata para ulama surah yang patut diajar pada anak-anak kita. Dan kalau kita lihat surah ini juga patut dijadikan silibus atau mukarrar kepada subjek untuk anak-anak kita di sekolah. Atau surah pilihan yang perlu kita talkinkan ataupun ajar anak-anak kita baca. Dan kita pun sendiri bacalah. Kalau saya katakan tak berkemampuan nak hafaz, baca berulang kali sampailah kita ingat. Memang kita bacanya sebelum tidur, atau kita baca di waktu pagi, atau dibaca waktu duha, atau mana-mana waktu di siang hari, di malam hari, dia akan menjadi wirid dan pelindung kepada kita. Kalau kita lihat surah ini, kandungannya. Surah ini sebagaimana kebiasaan surah Makkiyah. Menggariskan, menekankan tentang usul akidah yang asas. Kita dah tahu usul akidah yang asas pada surah-surah Makkiyah itu ialah pertama tentang kewujudan Allah. Bila kita sebut kewujudan Allah, termasuklah yang berkait dengan kekuasaannya, keesaannya. Maka itu maksud Allah. Kefahaman yang memberi maksud zat yang sempurna. Maka ini Allah yang tak boleh dibanding, disamakan dengan manusia. Karena itu bila kita sebut kuasa Allah, dia menghilangkan kiasan pada kuasa manusia. Maka semua surah Makkiyah akan menceritakan tentang kewujudan Allah yang berkuasa dan agung. Yang mencipta sesuatu yang manusia tak boleh cipta. Yang menciptakan keajaiban. Yang menciptakan sesuatu yang beri manfaat secara percuma. Kalau manusia dicipta, dia tak percuma, dia minta bayar. Walau nampak ada manfaat, bayar pun lagi mahal. Tapi Allah bila mencipta, Allah berikan percuma. Pada semua manusia. Sehingga tidak boleh dihalang oleh mana raja berkuasa. Kalau ada raja-raja berkuasa nak halang pemberian Allah, tak boleh. Seperti ikan di laut. Seperti air dalam tanah. Yang tak boleh halang. Ni Israel cuba sekat air jangan masuk Palestin. Allah turunkan hujan. Sebab tak ada kuasa besar boleh sekat. Allah jadikan tempat dia bom tu keluar mata air. Keluar mata air, kutip mata air. Tak boleh. Kerana Allah Ta'ala dalam menunjukkan kekuasaannya tak akan boleh dihalang oleh manusia. Siapa pun orang tu. Kenapa? Itu ciptaan Allah. Sebab tu Allah berkata, "Hadza khalqullah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Inilah betul-betul ciptaan Allah. Yang kalau kita sebut ciptaan Allah, pertama menunjukkan kewujudan Allah, kekuasaan dan keesaannya. Yang kedua menunjukkan keajaiban ciptaan tadi yang tak boleh ditanding oleh manusia. Yang ketiga manfaat yang besar, yang luas secara percuma. Allah jadikan matahari, manfaat matahari. Siapa boleh sekat manfaat matahari? Zat daripada pancaran cahaya matahari. Matahari yang membantu proses fotosintesis. Bukan proses habitat hidup manusia. Semuanya, siapa boleh halang? Allah ciptakan sungai dan laut. Siapa boleh halang? Sungai dan laut manfaat untuk dinikmati oleh manusia. Allah ciptakan hujan. Allah Ta'ala ciptakan bumi ini. Siapa boleh menghalang manfaatnya? Segala galian dalam bumi. Segala makhluk-makhluk Allah. Burung-burung, ikan-ikan. Dan lain-lain. Maka ini tiga asas ciptaan Allah. Yang pertama, tunjuk wujud Allah, kuasa Allah. Yang kedua, keajaiban ciptaan yang tak boleh ditanding oleh manusia. Bahkan Allah cuba buat macam seekor lalat. Kalau boleh, buat lalat seekor. Yang lalat yang kita tak pandang apa-apa tu, waktu kita pandang kejadian lalat, luar biasa rupanya kejadian lalat. Bahkan Allah cabar manusia yang bila nampak lalat dihalau-halau, dianggap sebagai kotor dan sebagainya, cuba ciptakan lalat ni. Yang kamu rasa macam tak bernilai tu. Tak dibuat, apatah lagi kalau dicabar buat matahari. Dan yang ketiga, asas ciptaan Allah beri manfaat secara percuma pada manusia. Allah ciptakan mata. Cuma ke kena bayar? Mata kita
telinga kita, ni segala deria kita, siapa boleh sekat? Ni percuma mata. Dan rosak, baru kena bayar ke daspek. Baru kena bayar ke doktor tu, doktor ni. Dijaga elok, percuma. Buah pinggang, percuma. Dah rosak, kita tak jaga elok-elok. Ataupun kita memang diuji oleh Allah, masa tu baru kena bayar, dialisis. Selama ni dialisis sendiri je tak payah bayar. Proses tu berlaku secara semula jadi. Tanpa kita sedar, puluh-puluhan tahun. Percuma kerana ini ciptaan Allah. Maka ini asas kepada ciptaan Allah. Itu kita sebut tadi 3 asas. Ciptaan Allah. Ada lagi yang lain yang menunjukkan kehebatan Allah. Baik, yang kedua, dalam usul akidah, menceritakan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, tentang hari kebangkitan. Ini 3 usul akidah yang disebut semua dalam surah Makkiyah. Kalau kita sebut Makkiyah ni, tak ada lagi benda ni. Kemudian surah ini dimulakan dengan mengagungkan Allah Ta'ala dan menzahirkan keagungan Allah Ta'ala yang bersendirian keesaannya, yang menguasai, yang menguruskan semuanya dan mengatur seluruh perjalanan awan ini, dan Allah yang menjadikan ia hidup dan mati. Allah sebut perkataan cipta, kemudian Allah sebut tentang hidup mati. Ini bukan kekuasaan manusia untuk menghidupkan dan mematikan. Ini kekuasaan Allah yang tak boleh dicabar oleh mana-mana kuasa manusia. Wa imma melambatkan kematian, mempercepatkan kematian, melambatkan kehidupan, mempercepatkan kehidupan. Semua itu bukan kuasa manusia. Allah tentukan. Bayi ni nak keluar, kita cepatkan lahir dia, tak boleh. Melainkan Allah izinkan. Kita nak keluarkan cepat. Belah perut dia, biar keluar cepat. Kalau Allah tak izinkan, dia mati. Wa imma hidup dia, wa imma mati dia. Kita tak boleh cepatkan mati orang. Tak boleh lambatkan mati orang. Ada orang cuba bunuh orang, tak mati. Tak mati. Kerana masalah ajal di sisi Allah. Allah menyebut suatu kuasa mutlak yang mendiamkan semua para penguasa dunia, menghidupkan dan mematikan. Itu yang Namrus. Yang sombong, segala kekayaan dia ada. Akhirnya Ibrahim AS kata, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Yang saya katakan dengan teknologi perubatan hari ini, tak ada satu pun doktor yang mampu untuk menghidupkan atau mematikan. Cuba ciptakan manusia, tak boleh. Cuba ciptakan kematian pun tak boleh. Kerana ini benda yang tidak akan diberikan oleh Allah pada sesiapa pun di kalangan makhluk. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan, menjelaskan, menguatkan dalil-dalil tentang kewujudan Allah dengan kejadian langit dan bumi. Dengan 7 petala langit dan bumi. Dan Allah menyebut tentang hiasannya berupa planet-planet dan bintang-bintang yang bercahaya. Dan bagaimana Allah menyatakan bahawa di antara fungsi bintang itu ialah merejam syaitan. Dia bintang, dia ada 3 fungsi yang Allah ciptakan. Yang pertama, menjadi hiasan di langit. Lampu-lampu di langit. Yang kedua, menjadi alamat kepada musafir. Yang ketiga, menjadi rejaman kepada syaitan. Kalau kita buka Al-Quran, kita baca tentang tujuan Allah menciptakan bintang-bintang, Allah sebut 3 ni. Wa imma rejam untuk syaitan. Wa imma menjadi dalil kepada musafir. Wa imma dia menjadi hiasan di langit keindahan. 3 jenis bintang yang Allah ciptakan. Ada bintang untuk hiasan. Ada bintang untuk jadikan dalil musafir. Ada bintang untuk rejaman syaitan. Direjam syaitan dengan bintang-bintang yang Allah ciptakan tadi. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan, di antara kekuasaan Allah itu ialah menyediakan azab neraka jahanam kepada orang kafir. Itu kekuasaan Allah. Dan memberi khabar gembira kepada orang beriman dengan keampunan pahala yang besar. Dengan ini Allah Ta'ala menghimpunkan antara amaran dan khabar gembira. Kita perhatikan Al-Quran, dia syarat dengan amaran dan khabar gembira. Amaran kepada orang kafir yang derhaka. Dan khabar gembira kepada yang beriman yang taat, setia. Dan benda ni bukanlah satu benda yang kita katakan, orang kafir ni dah di kafir tak bolehlah berubah, memang kena azab. Tak, dia boleh berubah dengan beriman. Kerana sentiasa Allah menyuruh manusia menggunakan makhluk yang paling agung Allah ciptakan pada manusia, namanya akal. Kalau kita perhatikan bagaimana Al-Quran surah Al-Mulk ini,
Allah menyuruh manusia gunakan akal. Tengok, perhati, tengok dan perhati. Kerana akal sifatnya macam tu. Tuan-tuan, kita akal ni, kalau kita duk tengok, perhati, kita dapat idea. Kadang-kadang kita tengok budak main, tengok, dapat idea. Nak buat mainan. Mainan pun nak buat. Kalau kita tengok 10 tahun lalu, tak dapat apa. Kita tengok lama renung sesuatu, kita mesti ada dapat idea. Kita tengok umur kita lama, tukar kosin lepas ni, dapat idea. Tengok lama, kalau tak tengok, dia tak datang idea. Tengok lama, baru perasan langsir ni 4 tahun tak tukar. 4 tahun dah tak tukar, bila perhati. Bila kita tengok, baru perasan kawan tu buat kereta baru. Tidak tak perasan. Tuan-tuan kena tengok. Allah suruh kita tengok lama, dia akan datang ilmu. Maklumat yang kita tak perasan. Tengok lama, baru perasan kawan kita ada tek lalat kat dagu. Tak perasan kawan ni. Sebab sebenarnya tak pernah tengok ni. Tengok, ada. Awak ni ada tek lalat rupanya. Misalnya, Allah memang menyuruh kita pandang sesuatu dengan, kalau kita nak ilmu, kalau kita nak sesuatu yang baru, tengok dengan ulangan. Tengok. Dan Allah suruh kita tengok langit, kejadian-kejadian Allah. Manusia bila melihat kejadian Allah, dia akan dapat idea. Sama ada dia akan menumbuhkan iman, keyakinan, ketakwaan. Atau dia akan dapatlah benda-benda yang saya katakan baru. Tapi kalau tuan-tuan tengok sambil lalu, tak dapat apa. Cuba tuan-tuan tengok ikan di laut. Tengok betul-betul. Datang fikiran, datang idea. Tengok apa pun. Kadang-kadang kita tengok muka pasangan kita, datang idea. Baru kita nampak muka ni penat lama dah rupanya. Penat. Cari nafkah untuk kita. Penat jaga anak-anak kita. Sama ni tak pernah tengok lama, baru tahu. Penat. Ini dulu muda, dah tua dah bini aku ni. Tua dalam berkhidmat. Tua dalam memberi, kita katakan, manfaat kepada rumah tangga kita. Kita tengok. Selama ni tak perasan. Ini dipanggil akal. Akal ni dia bukan benda yang tuan-tuan dia touch and go macam tu. Dia kena berhenti. Berhenti sejenak. Lepas tu kita sebut orang-orang hebat. Dia mampu menggunakan 10 minit untuk dia dapat satu idea yang baik. Sehari tuan-tuan diam. Sebab bila kita nak fikir ni kena diam, tak boleh bising. Diam, berhati 10 minit. Sehari kalau tuan-tuan termenung 10 minit. Dengan maksud berfikir. Tuan-tuan akan dapat idea. Bangun. Atau kalau orang jenis ilmuwan, saintis, dia pun tengok termenung. Dia pun dapat idea baru. Dia perhatikan. Baik, ini gesaan Al-Quran. Supaya manusia berfikir. Kemudian Allah Ta'ala menyebut di antara tanda-tanda ilmu Allah, kekuasaan Allah, nikmat-nikmat Allah. Ilmu Allah yang mengetahui perkara yang disembunyikan atau perkara yang dinyatakan. Dan Allah yang menciptakan manusia dan merezekikannya. Dan menjadikan bumi itu tunduk kepada manusia, yang memudahkan manusia dalam mencari rezeki di atasnya. Dan Allah Ta'ala juga mengingatkan antara nikmatnya, Allah menyelamatkan manusia daripada gempa bumi. Allah boleh jadikan bumi ini semuanya gempa belaka. Dengan sifat bumi yang sentiasa bergetar. Satu kajian menunjukkan bumi ini sentiasa bergetar bawah dia. Arti tak ada tempat pun sebenarnya tak boleh berlaku gempa bumi. Tak ada. Walaupun kita dulu bercakap ni tempat ni mesti ada gunung berapi, mesti sekian-sekian, okey ada gempa bumi. Sebenarnya tidak. Semua tempat boleh terdedah pada gempa bumi. Semua. Tapi Allah yang memeliharanya untuk satu tempoh. Tapi bila sampai tempohnya apa kata Allah? Maka turun surah Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila mana bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Maknanya seluruh bumi ni boleh bergoncang. Sebab bumi jenis tergantung macam tu. Anytime boleh goncang. Anytime boleh hancur. Maka di antara nikmat Allah tanpa kita sedar, diselamatkan kita daripada gempa bumi. Kalau pun berlaku gempa dan tempoh sekejap, 2 jam, 3 jam. Akhir tenang balik. Mungkin setahun sekali. Mungkin setengah tempat tu 40 tahun sekali. Ini pemeliharaan Allah. Dengan sifat bumi tadi sentiasa bergetar. Bergegar. Kalau kita tengok bumi tu macam kita tak boleh duduk atas ni. Tapi Allah memeliharanya. Allah jaga. Macam tuan-tuan tengok laut juga. Kita tengok laut macam tak ada belayar laut tu. Kita tengok laut yang luas dengan ombak. Tapi Allah menundukkan laut tadi. Sesekali datang gelombangnya. Purata kalau kapal tu 100 belayar, mungkin satu dia kejadian kemalangan berlaku. Kerana Allah memelihara. Tetap manusia rasa aman di laut. Akhir laut menjadi medium pengangkutan yang penting. Macam udara juga. Berlaku tak terempas kapal terbang? Berlaku. Tapi Allah amankan. Berapa kejadian berlaku? Boleh kira dengan jari. Terempas kapal terbang. Kita Malaysia ada rekod. Ada negara tak ada rekod terempas kapal terbang. Seperti Singapura, seperti Australia, seperti Qatar, seperti Emirates. Dia tak ada rekod kapal terbang dia terempas.
puluhan tahun. Tak ada rekod. Tapi ada negara yang ada rekod seperti Indonesia, kita, Pakistan ada, India ada, Sudan Air ada, pengalaman kapal terbang jatuh. Tapi tetap Allah jadikan kita rasa aman berada terbang di langit sebagaimana berada di atas laut. Siapa yang memelihara nikmat ini? Allah. Tuan-tuan kalau tengok keadaan kapal terbang tu terbang, kalau tuan-tuan tengok, tak mungkin selamat. Dengan angin kuat yang mungkin berlaku, awang yang tebal. Boleh berlaku pula apa ni kita katakan kondisi air pocket yang ditakuti oleh banyak pilot. Air pocket, tak ada udara, tak tahu terhempas. Dalam keadaan kita tengok kalau pilot dia buat gila dia pula. Bagaimana kisah pilot Egypt. Tiba-tiba dia buat sakit jiwa dia junangkan kapal terbang dia, mati semua. Dia buat sakit jiwa dia. Ditutup, dikunci dari dalam. Yang pilot seorang diketuk, suruh buka tak. Dia kira nak hentam nak tu. Nangis rayu, suruh buka. Akhirnya tragedi yang teruk untuk Egypt Air. Sakit jiwa. Tuan-tuan, kalau kita fikir, benda tu boleh berlaku dengan mudah je, terhempas kapal terbang ni. Tapi Allah mengamankan kita. Sehingga dia menjadi pengangkutan utama dunia. Berlaku tak? Berlaku sikit. Macam di laut, macam di darat. Maka ini di antara nikmat Allah yang kita tak sedar. Allah pegang benda tu. Supaya tidak berlaku. Sehinggalah sampai waktunya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Allah Ta'ala memelihara langit. Daripada jatuhnya batu-batu daripada batu-batu yang membakar, yang menghancurkan manusia. Yang kita sebut taik bintang. Kita dulu kan heboh komet Halley yang nak jatuh taik-taik bintang nak jatuh ke bumi. Allah pelihara. Walau Allah jadikan bintang-bintang merejam syaitan. Dah kena rejam mesti masuk ke bumi. Allah pelihara. Kalau ikutnya hancur. Tapi bila sampai kiamat ia berlaku. Maka hancur semua bumi. Dengan bergugurannya bintang-bintang jatuh. Dulu kan kita tahu dia orang buat kajian ni komet Halley. 76 tahun muncul sekali. Oh baru ni dia kata terbabas lalu ikut lain. Tak kenalah bumi, selamat bumi. Tetapi Allah pelihara. Kalau ikut dengan situasi bumi, dengan bintang-bintang yang atau batu bintang yang sentiasa berguguran, pecah batu itu dan kena bumi, tapi Allah pelihara. Kerana di atas ruang angkasa tadi penuh batu-batu yang bergerak. Yang boleh menjunang jatuh. Dengan hilangkan graviti tadi jatuh ke bumi. Kerana bumi tempat di mana adanya graviti. Boleh tarik. Tapi maha suci Allah pelihara. Selamatlah kita duduk. Kemudian Allah Ta'ala menyebut bagaimana umat-umat dahulu dibinasakan. Dan sebahagiannya dibinasakan dengan batu bintang ini. Batu-batu yang merejam mereka. Sebagaimana berlaku kepada umat Nabi Lut. Mana kita ceritakan dalam surah Tahrim. Dan sebahagian mereka berlakunya gempa bumi yang kuat. Nabi-Nabi yang terdahulu dengan umat-umat mereka. Kemudian Allah menceritakan antara nikmat Allah ialah memegang burung daripada jatuh. Tentang burung yang terbang. Dia terbang. Kalau kita tengok macam mana Allah jaga burung tadi. Waktu dikembangkan sayap, waktu dia dakap sayapnya, Allah jadikan dia tetap terbang di atas udara. Siapa yang memelihara burung tadi ketika mana dia terbang, mengembangkan sayap dan kita katakan menutupnya, Allah pelihara. Dan kadar ketinggian yang Allah kehendaki. Ini burung-burung yang menjadi keajaiban. Yang manusia meniru untuk mencipta kapal terbang, mencipta pesawat. Mereka melihat burung-burung yang terbang. Kalau kita baca sejarah pembinaan kapal terbang, yang membina salah seorang saintis Islam kerana melihat burung yang terbang. Dan bercita-cita nak terbang seperti burung. Makin lama makin perhati setiap apa yang ada pada burung. Dengan bulu pelepahnya, bulu terbangnya, akhirnya mereka menciptakan kapal terbang. Allah cerita burung yang fleksibel dalam terbang dia. Sebab dia bukan daripada besi. Allah pelihara dia. Allah jaga dia. Bagaimana kelajuan dia, bagaimana kita katakan dia boleh singgah tempat tu, tempat ni, mengikut apa yang Allah kehendaki. Sebagian burung tadi melintasi benua. Dia ada jenis-jenis itik. Contoh itik yang dia terbang jauh. Bukan macam itik kita tu, itik sekati. Ni itik yang terbang jauh. Dia duduk kat Eropah. Akhirnya dia pergi ke Titi Wangsa. Perjalanan jauh. Kemudian dia pergi pula ke Rusia. Kemudian dia pergi sekian-sekian. Bayangkan kehebatan ciptaan Allah. Siapa yang memegang burung ini ketika dia terbang? Dengan kawanan yang begitu menakjubkan. Dia terbang dekat-dekat ramai-ramai itik ni. Dia panggil itik hijrah ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam alam ataupun Animal Planet.
Tengok burung ni terbang berdekatan, membentuk suatu formasi yang indah. Siapa yang menciptakannya? Allah. Allah suruh manusia perhatikan. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Allah mencabar manusia. Kalau sekiranya Allah mendatangkan azab, siapa yang akan menolong mereka? Tetapi bila datang azab Allah, jangan cerita azab betul lah. Kita cerita banjir sudahlah, siapa tolong kita? Hanya kita mengharapkan air itu akan tenang ataupun air itu akan surut. Itu je harapan kita. Bomba mana boleh turunkan paras air bila berlaku banjir? Tetapi bila berlaku banjir, siapa boleh turunkan paras air? Semua diparas bahaya belaka, sungainya, longkang-longkangnya penuh. Siapa boleh buat? Semua termenung. Akhirnya pun namakan air pun air termenung juga. Air pun termenung sekali. Maksud air termenung ni dia tak turun-turun. Dia panggil ni Ustaz, kalau banjir jenis air termenung, lamalah kita. Maksud air tu dia tak ada tempat nak lari. Jadi siapa yang boleh turunkan air tu? Sungai kalau naik, siapa boleh turunkan? Bomba. Jabatan saliran air. Semua tunggu je. Doa je. Lepas tu kita nak sebut, kita dah bersedia menghadapi banjir. Nak sedia macam mana? Kalau dengan maksud kita dah letakkan ikhtiar untuk selamat masa banjir, boleh lah. Banjir kita tak boleh halang apa pun. Ini negara Eropah yang hebat maju. Satu ketika dah beberapa tahun lepas, di Jerman banjir besar. Mereka dengan segala teknologi tak boleh buat apa. Banjir besar, kita tenggelam semua di Eropah. Yang kita tengok beberapa tahun lepas di Pakistan, 3 jam je banjir. Habis 1 juta rumah hancur. Dalam masa 3 jam. Satu hotel runtuh terus. Hotel. Bayangkan, bila Allah tanya, siapa yang boleh sekat azab Allah bila datang? Tak ada orang boleh sekat. Saya katakan bukan kata azab Allah. Banjir pun tak boleh buat apa dah kita. Surrender je lah kita. Tunggu je lah. Tunggu hujan berhenti. Tunggu longkang berfungsi dengan baik. Tunggu paras air turun. Barulah kita balik rumah kita. Kemudian Allah menyebut penutup kepada ayat ini dengan penegasan Allah Ta'ala tentang hari kebangkitan. Dan menyebut tentang ilmu Allah dan kekuasaannya. Dan memberi amaran yang mendustakan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memberi peringatan kepada mereka tentang azab yang akan menimpa mereka. Dan Allah Ta'ala mengiklankan, mengisyarkan kewajiban orang beriman untuk bertawakal pada Allah. Orang beriman dia ajar jangan tawakal pada benda, mata benda, orang, manusia, tawakal pada Allah. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sampai peringkat bila datang ketentuan Allah, maka segala akal menjadi beku. Beku akal kita tak ada apa, tak boleh buat apa. Kan itu Allah suruh kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya sebut tadi, bila datang satu musim sejuk yang melampau, mana akal kita? Banjir, mana akal kita? Datang gempa bumi, mana akal kita? Kita dengar gempa bumi yang melanda Turki tahun lepas ataupun awal tahun ni. Mana akal kita? Habis. Sebab itu Allah suruh kita tawakal pada Allah. Apa pun urusan, tawakallah pada Allah. Jangan berbangga dengan akal. Siapa yang berbangga dengan akal, maka akalnya akan tipu dia. Contoh kita kan kata, oh saya gunakan akal, saya tak akan kena tipu. Tak, yang tak kena tipu ialah yang bertawakal pada Allah. Tuan-tuan guna akal, last kali akal tu tipu kita. Kita guna akal. Kita kata nak jaga ekonomi macam mana, kita pun guna akal. Kita pun buat buat tukaran asing, simpan dolar banyak-banyak. Kita guna akal. Tiba sebaliknya. Dulu kalau tuan-tuan masih ingat bila bank negara mula nak berniaga, nak jaga currency. Beli duit dolar dengan jumlah bilion, akan rugi satu malam, bilion. Rugi. Tu guna akal tu. Guna akal. Saya ingat masa tu saya buat lawatan ke bank negara, dia pun bagi taklimat. Dalam sekolah di situ. Jadi pegawai tu kata, kita ni masa untung tak ada orang puji, masa rugi semua kutuk kita. Dia dengar ajar kita tentang bagaimana beli wang asing untuk untung masa tu. Cuba berniaga. Rugi. Akal. Yang bagi idea tu bukan calon-calon orang. Bukan yang kita sebut secara daya intelektualnya. Dia iktiraf dunia. Akhirnya kita tipu. Siapa tipu? George Soros tipu. Nama Soros pun keluar. Baru kenal George Soros. Artinya tuan-tuan sekalian, bukan kata dia je, kita. Banyak mana kita guna akal dalam kehidupan kita. Last kali jadi apa? Kalau akal tanpa tawakal, last kali kita diperbodohkan dengan akal. Tuan-tuan apa yang tuan-tuan fikir? Saya fikir kita nak macam ni. Rupanya silap lah saya buat. Berapa kali kita kata kita silap apa yang kita putuskan sendiri.
Berapa kali kita menyesal dengan apa yang kita putuskan, apa yang kita rasa hebat. Berapa kali tuan-tuan cakap? Tulis sendiri dan jawab sendiri. Berapa kali? Kadang-kadang tengok ni, kedai ni sedap mula-mula. Akal kita kata, kedai lain tak sedap, tak ada cahaya, tak ada lighting. Dan nampak, tak ada apa ni, ceria. Oh ni macam ceria, pergi, kohong kedai tu, lagi teruk. Ada akal kita pilih, bukan orang lain. Awak pilih. Tengok si akak tak masak. Ikan ni sayur buruk. Kita pilih ni. Rasa macam bijak dah pilih. Sebab kita dah tawas 1000 kedai makan. Dah guna semua kaedah ini. Akhirnya kena tipu lah. Akal kita kata ni kedai ni tak sedap ni. Kalau sedap takkanlah tak ada orang. Rupa bila pergi sedap pula. Sedap. Akal kita bohong kita. Lepas tu tuan-tuan jangan, kita selalu sebut, jangan bertawakal pada akal. Akal menipu kita dalam banyak hal. Kalau saya kata ke tuan-tuan senarai, segala apa yang akal telah buat pada kita, nescaya kita dah rasa kalau boleh tak ada akal lagi bagus. Macam tu. Banyak gitu je. Tapi bukanlah maksud kita macam tu, akal tu tak berguna. Tapi kita orang beriman wajib bertawakal. Sebab itu kaedahnya faiza azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah berazam menggunakan segala daya intelektual, kepandaian, kebijaksanaan, nasihat, pandangan semua, tawakal pada Allah. Ya, saya tawakal lah, mudah-mudahan pilihan saya ni bagus. Alhamdulillah bagus. Kalau kena pun boleh terima lah. Kalau misal kata tertipu. Saya dah bagus, dah melabur sini, insya-Allah tak lebur ni. Tapi kena, Allah jadikan kita boleh terima dengan baik. Sebab apa? Kita tawakal. Tak ada lepas tu dari mereng otak. Kadang-kadang orang saya kata guna akal, percaya akal, akhirnya akal tu jadikan dia gila. Gila dengan pilihan dia. Jadi wajib kita bertawakal pada Allah. Kenapa Allah wajibkan? Antara sebabnya untuk kebaikan kita juga. Kebaikan kita. Kemudian dalam ayat ini, dalam akhir ayat ini, Allah Ta'ala memberi amaran. Dengan berkata, apa yang berlaku kalau Allah nak sekat air daripada keluar daripada bumi ini? Siapa yang akan mendatangkan air tersebut? Yang kita kena jawab dengan menyebut Allahu Rabbul Alamin. Allah lah yang akan mendatangkan air. Kalau Allah nak sekat air itu. Tuan-tuan, Israel tak ada kuasa nak sekat air. Tak ada kuasa dunia pun boleh sekat air. Tapi Allah kata kalau Allah yang sekat air, siapa yang akan mendatangkan air? Allah sekat. Kalau Allah yang sekat matahari itu, sehingga dia tak muncul, siapa yang akan datangkan matahari? Kalau Allah sekat malam tu, siapa yang akan datangkan siang? Kalau Allah tahan musim tu, siapa yang akan datangkan musim yang berganti atau musim selain? Tuan-tuan, ini semua kuasa Allah yang mutlak. Karena itu kita sentiasa bertawakal pada Allah, menyerahkan urusan kita pada Allah. Ini mukaddimah pada surah Al-Mulk. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.